Saudara, Kang Kim Siang dan Jerry dari Kang Financial Advisory dan CC Advisory. Hari ini tajuk ialah adakah berlakunya isu penjualan tanah lot lidi di Sabah? Ya, jadi lot lidi ialah sebidang tanah pertanian di bawah 5 ekar yang mempunyai keran yang sah. Jadi kemudiannya dibahagikan kepada beberapa petak kecil untuk dijual semula. Ya, jadi urus niaga ya ini dijalankan tanpa surat hak milik individu ya yang mungkin menimbulkan ya keimbangan undang-undang yang ketara kerana tidak diiktiraf di bawah kanun tanah negara ya. Jadi Sabah mempunyai masalah penipuan tanah yang lebih serius dalam konteks lain ya. Sabah merupakan negeri yang paling tinggi kadar penjenayah, pemalsuan dan penipuan yang melibatkan menguruskan tanah hak milik tanah ya, iaitu sebanyak 44 kes, malah ada sebahagian sedikit penipuan pelaburan untuk memberi tanah yang berlaku di Semenanjung dan gunakan hak milik tanah palsu di kawasan Sabah. Jadi Sabah menghadapi masalah penipuan tanah yang berbeza, iaitu pemalsuan dokumen hak milik tanah yang lebih serius. Sesiapa yang ingin memberi tanah di Sabah maupun mana-mana negeri lain perlu memastikan tanah tersebut mempunyai geran individu yang berasingan dan mengesahkan status tanah di pejabat tanah dan galian sebelum membuat sembarang transaksi. Dari sampai sinilah saya jemput Jerry mengulas sedikit tentang hal ini. Jerry. Isu penjualan tanah lot di Sabah jika kesannya dari sisi perancang keuangan Sabah. Kesan lot di dari perspektif perancang keuangan, kerugian uang itu yang sangat besar. Bagi tempo antara 2021 hingga 2023 saja, sebanyak 45,85 perkataan lot lidi melibatkan nilai kerugian berjumlah 1,96 juta. Dalam tempo 3 tahun yang sama, sebanyak 489 kes penipuan tanah direkodkan dengan nilai kerugian mencecah hampir 300 juta. Ini makna bahwa uang yang diambil oleh pembeli berlasap sepenuhnya tanpa sebarang perlindungan undang-undang. Beban pinjaman pribadi yang tinggi. Pembeli lot lidi sering diminta membuat pinjaman pribadi. Jika mau membeli tanah perkebunan, berikutnya tak layak membuat pinjaman perumahan berasaskan status tanah pertanian. Pinjaman pribadi lazimnya mempunyai skala pada yang jauh lebih tinggi banding pinjaman perumahan, menyebabkan beban keuangan jangka panjang pada pembeli. Tak layak mendapat pinjaman perumahan dan pembiayaan bank. Pembeli tanah lot lidi tidak akan mendapat penggunaan tanah tersebut untuk mendapatkan sebarang pembiayaan atau pinjaman perumahan dari bank atau institusi keuangan yang mensyaratkan geran individu yang sah sebagai sandaran untuk melindungi kepentingan mereka. Tanpa geran, tiada bank yang akan meneruskan pembiayaan sama dengan tujuan pembeli tanah atau membina rumah di atas kelak. Nilai pelabuhan tak boleh dijual semula. Tanah lot lidi amat suka untuk dijual semula pada harga menguntungkan. Kekayaan ini secara drastik mengurangkan nilai pasaran tanah
dan bilangan bakal pembeli. Yang pemilik mungkin terpaksa menjual dalam harga yang jauh lebih rendah, tapi harga brand langsung tidak dapat menjualnya. Tanah lot tak boleh diwariskan. Kesan pelancongan harta pusaka. Apabila kematian berlaku, pemilik lot tidak layak untuk membeli hak mereka. Hal ini lebih suka sekiranya waris pemilik tanah enggan memberikan kerjasama kepada pembeli lot DD. Sekiranya berlaku kematian pembeli lot DD, pemilikan lot DD tersebut tak dapat diwarisi kepada individu lain karena tidak ditiap di sisi undang-undang. Tanah lot DD juga tak boleh dihibahkan dan membuat dokumen hibah yang berkesan dan boleh dilaksanakan pemilikan suatu harta mesti ditiap undang-undang. Terima kasih. Setakat ini saya punya pendapat. Terima kasih. Ya. Jadi sampai sinilah. Terima kasih kepada Jerry. Jadi sila like, subscribe dan sokong dan share. Terima kasih.